Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Para penonton Tazkirah Ramadan Persatuan Ulama Malaysia sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira masih tidak terlambat untuk saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada para penonton sekalian kerana telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam bulan Ramadan tahun ini. Kerana ramai di sana yang ingin berada seperti mana kita berada sekarang, tetapi mereka telah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru kita kena merasa bertuah kerana telah terpilih untuk berada dalam Ramadan pada tahun ini. InsyaAllah pada petang yang berbahagia ini, saya ingin mengajak para penonton sekalian untuk meneliti berkaitan dengan objektif Ramadan. Ia adalah berdasarkan kepada beberapa ayat dan juga hadis yang menerangkan berkaitan dengan bulan Ramadan dan ibadat-ibadat yang ada di dalamnya dan perkara-perkara yang disentuh oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW berkait dengan bulan ini. Apabila kita melihat kepada ayat pensyariatan puasa di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan kepada kamu ibadat puasa seperti mana ia difardukan kepada umat-umat sebelum kamu. Moga-moga kamu bertakwa. Para penonton sekalian, di sini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita bahawa perkara yang perlu dicapai oleh mereka yang melaksanakan ibadat puasa di bulan Ramadan ini adalah takwa. Justru saya kira boleh kita sebut bahawa takwa merupakan salah satu daripada objektif Ramadan ini. Para penonton sekalian, apakah yang dimaksudkan dengan takwa? Para ulama telah menjelaskan makna takwa ini dengan pelbagai penerangan. Ya. Perkataan takwa adalah berasal daripada perkataan wiqayah, iaitulah penjagaan. Ada sebilangan para sahabat yang membuat perumpamaan. Seorang yang memakai baju baru berwarna putih melepak, keluar di jalanan yang penuh lumpur, yang penuh duri. Apa yang perlu dilaksanakan oleh orang ini untuk memastikan baju putih tersebut tidak koyak, tidak kotor dek lumpur? Justru perbuatan orang ini untuk menjaga bajunya daripada terkena kotoran dan mungkin dirobek oleh duri, itu adalah seumpama takwa ataupun perbuatan takwa. Justru para penonton sekalian, pada bulan Ramadan ini kita ingin memastikan bahawa diri kita mampu untuk memelihara diri kita daripada melakukan segala perkara yang
diharamkan, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, dan kita perlu memelihara diri kita agar tidak meninggalkan segala perkara yang diarahkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru objektif pertama yang kita bincangkan pada kali ini untuk Ramadan adalah taqwa. Objektif kedua Ramadan boleh kita lihat daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Dalam riwayat yang lain, Rasulullah ada menyebut ataupun bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala antaranya, ataupun pasti akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lampau. Begitu juga hadis yang dalam lafaz yang lain, barang siapa yang mendirikan Lailatul Qadri ya dengan penuh keimanan dan pengharapan, pasti akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lepas. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan pada suatu hari naik ke mimbar. Ya. Naik ke mimbar, kemudian Nabi menyebut amin sebanyak 3 kali. Ya. Jadi perkara ini menyebabkan para sahabat pada ketika itu pelik. Kenapa Nabi menyebut amin? Ya, sedangkan tidak ada apa-apa yang ditanya atau sebagainya. Selepas selesai ya upacara khutbah ataupun ceramah yang Nabi berikan, para sahabat bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, kenapa tadi engkau sebut amin sebanyak 3 kali? Ya, ketika engkau naik ke mimbar?" Jadi Rasulullah menjelaskan bahawa ketika baginda naik ke mimbar, baginda telah disapa oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menyebut raghima anfim rajulin raghima anfim ri'in, ya, raghima anfum ri'in, ya, man adraka Ramadan wa lam yughfar lah. Ya, lebih kurang maknanya, rugilah ataupun celakalah seseorang itu yang mana ia telah ya berjaya berada dalam bulan Ramadan tapi tidak diampunkan dosanya. Justru saya kira antara perkara yang perlu kita capai pada bulan Ramadan ini, ataupun dalam kata lain objektif Ramadan ini adalah pengampunan. Ya, kita perlu berusaha untuk mencapai pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya di bulan Ramadan ini melalui ibadat puasa, membaca ibadat-ibadat yang lain, qiyam, solat tarawih, ya, dan sebagainya. Ya. Jadi itu merupakan objektif kedua bagi saya yang boleh kita fahami daripada hadis-hadis yang telah saya bacakan tadi. Baik. Seterusnya, objektif ketiga. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, ila akhiril ayat. Maknanya, bulan Ramadan yang mana diturunkan padanya Al-Quran sebagai hidayah ataupun petunjuk kepada manusia dan ya penjelasan. Ya. Jadi itu Al-Quran. Ya,
Inna anzalnahu fi lailatul qadr, dalam firman Allah yang lain. Ya. Allah menyebut, sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Justru, bila mana kita melihat bahawa Ramadan dan juga Quran ini, ya, seakan-akan kembar, ya, maka bagi saya, ya, antara objektif pada Ramadan ini, ya, ataupun pada Ramadan secara umumnya, ya, adalah Al-Quran. Justru kita perlu senantiasa, ya, memastikan pada bulan Ramadan ini kita dekat dengan Al-Quran. Ya, kalau boleh pada bulan Ramadan ini, ya, kita cuba untuk khatam 30 juzuk Al-Quran. Dan para ulama kita telah menjadikan satu budaya di bulan Ramadan ini untuk kita bertadarus. Itu merupakan budaya, ya, yang baik, yang perlu diteruskan kerana ia dapat mendekatkan kita dengan Al-Quran yang merupakan objektif, ya, bagi saya kepada Ramadan. Objektif seterusnya, ya, boleh saya ambil daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Berdasarkan hadis ini, ya, disebut bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling murah hati. Dan kemurahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertambah, ya, apabila beliau ataupun baginda berada di bulan Ramadan. Secara lebih khusus ketika baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, bertemu dengan Jibril, ya, untuk menyemak semula Al-Quran. Ya. Jadi kenapa disebut bulan Ramadan Rasulullah semakin bermurah hati? Ya, ini nak menunjukkan kepada kita, ya, bahawa ada kaitan di antara sifat murah hati dengan Ramadan. Justru di bulan Ramadan yang mulia ini, sama-samalah kita cuba untuk melaksanakan nilai murah hati dengan kita berderma, ya, untuk mereka-mereka yang memerlukan, ya, dan melaksanakan perkara-perkara tersebut, ya, pada bulan ini dengan baik. Banyak hadis-hadis yang menerangkan secara umum yang tak terlibat dengan bulan Ramadan pun kelebihan, ya, untuk kita berderma mengeluarkan harta pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada hadis tadi kita boleh ikut, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda sangat bermurah hati pada bulan Ramadan ini. Justru tuan-tuan dan puan-puan para penonton sekalian, itulah sedikit objektif, ya, Ramadan yang boleh saya kupas menurut beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang pertamanya takwa, yang keduanya pengampunan, yang ketiganya Al-Quran, yang keempatnya nilai ataupun sifat murah hati. Moga-moga kita mampu untuk melaksanakan keempat ataupun mencapai keempat objektif ini pada bulan Ramadan pada tahun ini. Moga-moga bila mana kita keluar daripada bulan Ramadan tahun ini, ya, keempat objektif ini telah kita laksanakan, telah kita capai dan kita mendapat kebaikan daripada perkara-perkara tersebut. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.